dan hari sudah masuk hari yang ke-10. 10 hari kerajaan perpaduan menangani derita rakyat. Jadi sebenar-benarnya tadi Kabinet bermesyuarat, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan tiada kenaikan tarif elektrik kerana untuk rakyat, tetapi syarikat-syarikat konglomerat besar tu mungkin ada berlaku kenaikan. Jadi untuk rakyat katanya beliau tidak mengizinkan Tenaga Nasional menaikkan tarif elektrik demi lestari kehidupan rakyat. Dan kabarnya untuk tujuan tersebut kerajaan memerlukan sekitar 30 bilion ringgit tahun depan untuk memastikan tarif elektrik ini tidak naik dan berkekalan pada harga yang sekarang dalam subsidi untuk tarif elektrik. Kemudian saudara, saya agak terkesan apabila pasangan mesyuarat Kabinet tadi juga turut membincangkan tentang maruah martabat bangsa kita, iaitu berhubung dengan Pulau Batu Putih. Masalah Pulau Batu Putih, yang Bapak Perdana Menteri mengarahkan agar pejabat peguam negara dapat berunding dengan kerajaan Singapura untuk membincangkan sekali lagi berhubung pertikaian tentang Pedro Branca ini, saudara. Saya melihat, saudara, selain daripada Datuk Zahid Hamidi dikerahkan untuk pergi ke Kelantan dan di Pantai Timur untuk melihat kedudukan banjir di sana sebagai persiapan awal, memanglah saat ini belum ada lagi peruntukan ataupun pengumuman di mana yang Bapak Perdana Menteri belum lagi boleh meluluskan sebarang pemberian untuk rakyat. Saya yakin sebenarnya memang ada hasrat tetapi tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang telah saya nyatakan, setiap pemimpin tidak boleh membelanjakan wang negara tanpa mendapat kelulusan daripada Parlimen. Jadi sebab itu kena tunggu kita, saudara, pada 19 Disember nanti, usai saja persidangan Parlimen, dan saya berkeyakinan tentulah Yang Amat Perdana Menteri dan kerajaannya akan mengemukakan usul. Kerana kita belum ada bajet lagi yang diluluskan, saudara. Jadi bajet itu mungkin akan dienjak pada bulan Januari. Untuk itu satu usul perlu dibawa ke Parlimen untuk mendapatkan sebahagian daripada wang kerajaan untuk dibelanjakan untuk tujuan bayar gaji, emolumen kaki tangan kerajaan, pencen dan sebarang bentuk bantuan pada rakyat untuk merangsang ekonomi. Dan untuk itu akan dibawa pula dalam bajet tahun depan, diperhalusi satu persatu. Jadi saya yakinlah, saudara, bersabar kita tunggu 19 bulan apakah pengumuman yang akan dilakukan oleh beliau. Saudara, sebab itu saya melihat juga ada juga tulisan agak ada kebenarannya. Kita mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang memang kita kenali sebagai seorang ahli politik yang suka melakukan tindakan populis. Tambah-tambah lagi apabila beliau berada di pentas politik, kebolehan dan ketokohannya sebagai seorang orator memang mampu mempersonakan pendengar. Itu memang tak boleh nafikan, saudara. Namun kini perlu diingat, beliau bukan lagi seorang pembangkang. Beliau adalah Perdana Menteri dan tidak lagi perlu hadir di pentas-pentas politik. Untuk itu, sebagai seorang Perdana Menteri, terpikul di bahunya kehidupan rakyat. 34 juta rakyat Malaysia. Jadi kata-kata indah, lenggok bahasa yang mempersonakan tidak akan mampu mengisi perut rakyat yang kosong. Janji yang ditaburkan tidak akan mampu untuk menghentikan tangisan anak yang kehausan susu. Harga barangan keperluan harian yang kita lihat semakin melambung ini dengan kos sara hidup rakyat semakin melonjak ke paras paling tinggi dalam sejarah. Kadar pengangguran masih lagi berada dalam keadaan yang cukup membimbangkan. Puluhan ribu anak muda yang keluar dari Menara Gading masih lagi tertanya-tanya apakah pekerjaan yang akan mereka peroleh nanti. Apakah mereka nanti akan mengisi jawatan yang sesuai dengan kelulusan mereka. Atau mereka akan menambah bilangan rider delivery. Atau mereka terpaksa berhijrah ke negara asing untuk menjadi bibi atau bekerja sebagai tukang pembersihan di negara luar. Jadi, saya melihat di sebalik bicara yang berdegar-degar, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu menangani. Saya katakan memanglah kita bersabar, kita tunggu sampai 19 Disember nanti. Tapi bukan hanya untuk melontarkan bahasa-bahasa yang begitu bombastik, saudara.
Rakyat mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim di samping melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk menangani derita rakyat, kita juga mahu supaya beliau membongkar setiap salah guna kuasa dan campur tangan dalam badan kehakiman serta siasatan pihak berkuasa yang telah berlalu. Keadaan ini juga dituntut oleh rakyat. Kerana sekarang ni kita menanti apakah susulan yang harus dilakukan oleh beliau. Kita dah bagi hari ni 10 hari. Tak tahulah besok apa pula akan dilontarkan oleh beliau. Apakah akan ada pengumuman-pengumuman yang sedikit menggembirakan rakyat. Saudara, cuma saya tengok anggota kabinet, menteri yang baru dilantik, macam Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, masih lagi nak mempertahankan isu tuala haid wanita. Saya kata sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Rakyat nak tahu tentang bagaimana kedudukan di klinik, kedudukan di hospital. Banyak hospital yang dah buruk, katil-katil yang dah patah, ubat-ubatan macam mana. Dr. Zaliha, hentikan bercerita tentang soal-soal ubat dalam kain ni, berhentilah. Viagra ke apa tak perlu. Yang rakyat nak tahu sekarang ini bukan soal tuala haid. Sebab bukan semua rakyat Malaysia ini mengalami haid. Yang haid kaum wanita yang belum menopause. Jadi saya berharap sesuatu sentuhan, sesuatu pengumuman yang kita nantikan daripada seorang Menteri Kesihatan. Tiba-tiba hari ini kita lihat memanglah 3-4 hari lepas lega sikit COVID. Hari ini naik balik macam mana? Bagaimana dengan ubat-ubatan? Dan paling penting, kegusaran saya, saudara, dulu pun saya dah bercakap bahawa vaksin yang kita gunakan. Seingat-ingat saya, sewaktu Pfizer ataupun Sinovac mengumumkan mereka menghasilkan vaksin ini, ubat tersebut ataupun vaksin itu mesti berada diletakkan dalam tempat simpanan dengan suhunya di bawah 70 darjah Celsius. Apakah negara kita mempunyai tempat simpanan yang dalam keadaan begitu? Kalau sekadar di bawah 0 degree Celsius ataupun macam peti air saja, peti sejuk saja, saudara, ubat itu tidak boleh berfungsi sebaiknya. Jadi Dr. Zaliha perlulah, Dr. Zaliha. Jadi Dr. Zaliha perlu mengkaji. Di samping itu ubat-ubatan yang nampaknya masih belum dapat diperolehi dengan mudah. Harganya pula meningkat. Usahakanlah persoalan ini sebaik mungkin. Tak payahlah nak cerita soal haid wanita dan sebagainya. Secara cukup-cukuplah. Jangan cari isu-isu yang populis. Kita tahu Dr. Zaliha memang belum lagi matang sebagai menteri. Tapi saya ingat penasihat-penasihat beliau perlu mengingatkan. Kalau boleh, bak kata awal bicara saya tadi, diam lebih baik. Macam sekarang ni, macam Adli tu, dah sekarang ni bergamuk pula. Dengan pegawai-pegawai sukan, apabila dia mengatakan tentang kedudukan adanya sukan negara ini terjebak dalam korupsi dan sebagainya, ini bukan satu kenyataan daripada seorang timbalan menteri. Saya lebih suka apa yang dilakukan oleh Hanayo. Walaupun beliau daripada parti DAP, dia mengatakan dia sedang menyantuni masalah anak muda yang terjebak menjadi muflis kesan daripada COVID-19, kemurungan ekonomi dunia. Ini yang patut ditangani. Saya ucapkan syabas. Saya secara walaupun dia daripada parti berlainan, kalau dia betul, kita kena kata betul. Saudara, jangan kita mencari kenyataan yang populis. Begitu juga saya dengar tadi kenyataan daripada Komeng, tak adalah lagi dah. Bercerita tentang Chauvenis, soal bangsa dan sebagainya. Beliau melihat bahawa rakyat perlu diutamakan dalam menangani banjir. Itu keadaan kita, saudara. Saya harap agar Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memperbetulkan steeringnya supaya tak adalah tersasar. Saudara, saya tahu, saya faham. Masing-masing belum nak buat pengumuman. Tapi kalau tak penting, tak payahlah. Itu keadaannya. Hari ini juga saya melihat Yang Amat Menteri Besar Pahang, Datuk Wan Rosdi telah pun mengumumkan iaitu 10 ahli exco dengan portfolio masing-masing. Di mana Datuk Yang Amat Menteri Besar memegang portfolio perancangan, kewangan, tanah, sumber asli, tenaga dan air serta pembangunan ekonomi dan juga perladangan serta komoditi. Banyak tu Yang Amat. Boleh pikul ke? Kenapa tak dikongsi bersama? Itu keadaannya. Sementara itu, adun bera, adun benta.
Datuk Seri Muhammad Sofi memegang portfolio pertanian, industri asas tani, bioteknologi dan pendidikan. Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad Adun Kerdau memegang portfolio hal ehwal agama Islam, pembangunan luar bandar dan hal ehwal orang asli. Saya nyatakan begini supaya teman-teman faham kalau ada masalah ke mana nak dituju, esko mana yang nak ditemui. Kerana macam Adun Bebar, Datuk Muhammad Fakarudin Muhammad Arif, beliau memegang portfolio kerja raya, pengangkutan dan kesihatan. Ya, saudara. Sementara itu, Razali Kasim Adun Muazzam Shah, beliau memegang portfolio Felda. Sesuai lah. Sebab Muazzam Shah tu banyak ladang-ladang Felda di situ. Portfolio Felda, koperasi dan usahawan. Manakala Adun Pelangai, iaitu Datuk Seri Johari Harun, memegang portfolio kerajaan tempatan, perumahan, alam sekitar dan teknologi hijau. Adun Pramujaya, ini anak pada mantan Perdana Menteri kita, iaitu saudara Datuk Muhammad Nizar Najib, memegang portfolio pelaburan, perindustrian, sains, teknologi dan inovasi. Sementara Adun Guai, Datuk Sabariah Saidan, memegang portfolio kebajikan masyarakat, pembangunan wanita dan keluarga. Saudara, Adun Dong, saudara Fazli Muhammad, pula memegang portfolio komunikasi dan multimedia, belia dan sukan, serta badan-badan bukan kerajaan. Sim Chon Siang, Adun Teruntum memegang portfolio hak ehwal pengguna dan sumber manusia. Manakala Adun Triang, Leong Yu Wan memegang portfolio perpaduan, pelancongan dan kebudayaan. Saudara, jadi itulah. Kita dah tahu di mana kedudukannya masing-masing supaya anda dapat, kalau nak berurusan di Pahang, inilah esko-esko yang perlu anda temui pejabat mereka, saudara. Sibukkanlah mereka, saudara, sebab kerajaan kali ini adalah menangani derita rakyat, saudara. Cuma daripada portfolio, daripada esko, dari politik, kita lari sedikit, saudara, tentang kedudukan pembicaraan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak yang masih lagi berada di penjara Kajang. Cuma saya melihat laporannya ZT, itu ini saksi penting dalam kes YNDB ini. ZT dilaporkan demam lagi. Jadi kita melihat baru saja kena dakwa, dah berapa kali dah dia cuti. Sebab itu kita katakan berani buat, berani tanggung. Saya teringat kenyataannya bahawa satu ketika dulu dia kata kalaulah dia di mahkamah, dia akan dedahkan segalanya. Dan ada orang-orang tertentu yang akan ke dalam. Cuma kita tertunggu-tunggu apa yang susah sangat ni untuk ZT datang ke mahkamah. Serta kita nak tanya juga bila pula mengadili Hakim Nazlan. Sebab itu sebagaimana yang dicatatkan oleh wartawanku Zairi Kukama daripada MyTV Online, dia mempersoalkan bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtiar masih menikmati cuti sakit dari menghadiri perbicaraan kes YNDB di mahkamah. Kerana Zeti dinamakan sebagai saksi utama dalam YNDB. Dan tapi kalau dihitung cuti sakitnya, katanya dah 21 hari. 21 hari perbicaraan dia mengambil cuti sakit. Jadi alasannya kerana muntah, demam panas dan vertigo. Itu sudah digunakan berkali-kali. Jadi kita haraplah supaya mahkamah dapat meneliti sejauh mana benar dia sakit dan sebagainya. Saudara, itu keadaannya. Kerana nama Zeti, suaminya Taufik Aman, banyak dikaitkan dengan skandal YNDB. Itu keadaannya, saudara. Jadi perbicaraan, demi perbicaraan kita tunggulah. Sebab itu saya katakan kita warga cinta damai. Kita menanti keputusan mahkamah dan kita tidak akan membuat sebarang andaian ataupun penghakiman. Biarlah mahkamah menentukan. Cuma kalau dah banyak kali saksi itu cuti sakit, ini menimbulkan sedikit keraguan. Itu saja, tak lebih daripada itu, saudara. Tapi yang seronoknya tu Menteri Besar Kedah. Depa kata, saya tak kata, depa kata depa, saya kata saya. Dia kata bahawa saya kata soal Datuk Seri Anwar Ibrahim saman dia tak apalah, dia kata. Jumpa kat mahkamah lah. Kerana dia kata dia mau berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah. Jumpa di mahkamah. Kita kisahkan pula, kita ceritalah tentang
sejarah katanya dalam entry Facebook yang kita lihat. Wah, nampaknya hebat Menteri Besar Kedah ni. Saya rasa bersedialah untuk menghadapinya. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam telah pun membuat tuntutan, mendakwa Sanusi membayangkan beliau menyalahgunakan kuasa sebagai ahli parlimen, konon sebagai penipu, sebagai pengkhianat, munafik dan macam-macam cerita lagi. Sebab itu, yang bawa Perdana Menteri mengambil tindakan mahkamah. Tak apalah, mereka kata, saya kata, mereka kena, mereka kata, apa yang mereka tak kata. Kata-katalah, ya Mak Berhormat Menteri Besar, saudara. Satu benda, saudara, balik pada soal politik, hari ini, semalam sebenarnya, bahawa mantan Perdana Menteri, Datuk Ismail Sabri, menafikan bahawa dia bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin di Jakarta. Saya pun tak tahu tiba-tiba ada cerita itu. Sebab itu dia kata dia telah pun mengarahkan ke peguamnya untuk mengambil tindakan. Kerana beliau yang dikatakan berada di Jakarta sebenarnya tidak. Mereka mengatakan bahawa tuduhan itu kerana sewaktu mesyuarat Majlis Tinggi UMNO dia tak hadir bersama dengan Mahathir Khalid, juga naib presiden. Jadi sebenarnya dia kata saya adalah di Bera makan nasi daun pisang. Dan malamnya pula saya menghadiri pelancaran kereta untuk discovery dan sebagainya. Bagi saya pada teman-teman sebab itu saya harus mengingatkan. Janganlah benda tak betul jangan diadakan. Soal betul kata betul, kalau tidak katakan tidak. Cuma saya amat memeranjatkan apabila isu tentang adanya gerakan kononnya. Gerakan baju hitam lah, gerakan itu inilah, perbincangan di Jakarta. Jauh sangat mereka merancang. Kononnya mahu untuk memastikan supaya pada tanggal 19 hari bulan ini gagal. Itu. Tapi saya lihat benda ni tidak mungkin boleh berjaya. Sebab macam mana saya katakan, 2 hari lepas, sekarang ni Parti Perikatan Nasional dah jadi tunggal langgang, tinggal 69. Daripada 73, menang 1 di Padang Serai, tiba-tiba daripada Sabah beralih, tinggal lagi 69. Dengan 69, berapa orang sangat nak menyokong beliau. Tapi tak mengapalah, kita tunggulah sama-sama. Kita tunggu saja. Cuma saya nak ingat...